lecture yang terakhir dalam topik yang keempat ini, linear programming. Subtopik yang juga yang terakhir juga, iaitu simplex method, iaitu yang melibatkan dua kali table lah, dua kali atau tiga kali table. So kita try jawab soalan ni, gunakan konsep yang lecture yang sebelum ni juga. Dia bagi kamu satu objective function, dan satu lagi dia bagi kamu dalam bentuk constraint. Ni adalah constraint. Okay, so first step yang kita kena buat adalah kita kena jadikan dia ni dalam bentuk yang mudah ni. Contoh Z, kita start dengan Z dulu. So constraint dia ni dia akan jadi ini sajalah benda yang kita kena buat. So dapatkan initial table. So initial table itu kita nyatakan dulu dia punya unknown. Unknown kita ada X1, kita juga ada Z, dan last kali kita ada B lah, constant kita. Nilai S1, S2 ni sebelah kiri. So S1 dengan S2 ni sebelah kiri. Dan juga kita ada nilai B, nilai Z yang bahagian bawah sekali. So kita buat dulu dia punya kotak dia dulu. Nice. Seterusnya kita nak masukkan value dalam ni. So kita mulakan dengan persamaan yang pertama dulu. X1 kita 1, 3, X2, S1 ada 1, ni kosong, B kita 15 dan juga kosong. So inilah kita punya initial tableau kita. Dah dapat initial tableau, kita nak buat dia punya pivot element. Nak cari pivot element ni, kita mulakan dulu dengan mendapatkan pivot column. Okay, pivot column kita tengok pivot column, dia punya cerita dia adalah kita nak dapatkan nilai value yang paling besar negatif. Ini column mana negak ni kan, mana satu yang paling banyak negatif. Kita ada negatif 2 yang paling besar. So negatif 2 ni ada pada X2, S1, dia pada X2 lah kan. X2 sama juga dengan negatif 2, ataupun koma pun boleh jugalah, koma koma negatif 2. Okay, kita ambil highlighter dan kita highlightkan je lah yang bahagian sini ni. X2 ni kita highlightkan gitu. Column dah settle, pivot row pula. So pivot row ni kita kena pakai test ratio. Bahagi dengan X. X apa kelas? X2 lah. Sebelum ni X1 banyak kan, sekarang kita pakai X2 pula. So X2 lah, sebab X2 ni paling negatifnya paling besar sekali. S1 ni 15 bahagi dengan 3. Kita akan dapat nilai dia adalah 5. Manakala S2 ni pula dia sama juga dengan 12 bahagikan dengan negatif 1. Ini negatif 12, ini adalah 5. 5 ke atau 12? Negatif 12. Sebab kita kena pilih yang paling, nilai yang paling kecil. S1 ke S2 yang paling kecil? Of course S2 yang paling kecil. Tetapi kamu kena faham, syarat dia adalah kalau kita nak ambil test ratio ni, dia mestilah positif, integer. Dia tak boleh negatif, integer. So di sini walaupun ini lebih kecil sebab dia negatif kan, tapi negatif tidak boleh diterima dalam kita punya syarat dia. So kita akan pilih yang S1 ni sama dengan 5. Test ratio dia, kita ambil highlighter dan kita highlightkan kat situ. So dia punya pivot element ni adalah pada nilai 3 ini. So kita tulis kat sini pivot element equal to S1, X2 bracket sama juga dengan 3. Okay, siap sudahlah kita punya nak mendapatkan pivot element. Sekarang ni kita nak buat pula yang seterusnya adalah kita nak ubah the whole thing row pertama ni dengan menggunakan formula. Formula yang kita kena generate adalah sebab dia R1 kan pada row yang pertama. So R1 sama dengan R1 bahagikan juga dengan pivot element kita ni adalah 3. So ini adalah formula dia lah. Okay, formula ni memang tak static dia berubah ikut soalan. Okay, kita buat table dulu. So kita nak masukkan value yang pertama ni, yang ini. Okay, so yang ni kita S1 kan sebelum ni. Yang row pertama ni S1. So the whole thing ni akan ubah lah. So the whole thing S1 ni dia akan jadi X2. So dia akan jadi X2 di sebelah sini, X2. So nilai yang pertama ni, semua ni kita kena bahagikan dengan R1 ni. Semua ni kena bahagikan dengan 3. So bagi 3, 1/3 lah. 3 bagi 3 dapat 1. Gitu. So yang lain-lain ni kelas, yang row yang kedua, row yang ketiga ni kita salin balik saja. So ni S2, ni 2, negatif 1, kosong. So dapat yang macam ni bentuk dia. Okay, so lebih lagi, so kita masuk pada yang step kedua pula. Kita row 1 dah selesai semua, kita ubah the whole thing. So R2 belum lagi, dengan R3 ni belum lagi. So kita kena buatkan formula R2 dan juga R3 punya formula. R2 punya formula kita salin balik R2 juga. Tengok kepada yang sini lah, kita punya the whole thing ni. Ni dah selesai kan? Ni 2 lagi. So negatif 1 ni kalau kita
nak ambil letak sini kelas, dia kena ambil nilai dia positif 1 lah. Ini pula negatif 2, dia akan terbalik, dia akan jadi positif 2. Positif 1, positif 2 ni apa dia? So ini R3 ya kelas. R3, sebab R3 lah, R2 R2. So ini darabkan dengan R1, dia punya benchmark kita yang awal tadi tu, R1. Okay, R1. Okay. Kalau kat atas ni R2, R2 lah dia kan, dia ikut soalan. Okay, kita buat table pula, table lagi. Okay, so kita teruskan dengan ni lah, kita dah buat, kita salin balik lah yang sebab kita nak ubahkan R2 dengan R3 kan. So R1 ni kita salin balik lah, dia sama macam ni juga, sama table ni kan. So yang bahagian yang sini pula, yang row yang kedua dengan row ketiga ni, kita guna calculator lah untuk jawab. Macam biasa semalam tu kelas, apa yang kita akan gunakan adalah kita wujudkan formula yang ni lah. So R2 ni saya anggap sebagai X, R1 saya anggap sebagai Y. So alpha X campur dengan 1 alpha Y gitu. Okay, so kita tekan calculate, tanya dulu apakah nilai untuk R2. Tengoklah sini, 2 dengan ni kan, 2 untuk X, Y kita adalah 1/3. So jawapan kita ni, kita akan dapat 7/3. So yang ini kelas S2 ni S2 jugalah, tak ada ubah apa-apa, cuma dia ubah yang atas ni je. So dia akan dapat 7/3. Calculate lagi, negatif 1 dengan 1 pula, kosong. Calculate, kosong, 1/3. 1 dengan kosong, 17. Okay, kita dah selesai sudah lah untuk yang row yang kedua. Kita akan buat pula row yang ketiga. So untuk row yang ketiga ni, kita pun buat juga macam tadi. Ini X, yang ni Y. Alpha X campur dengan 2 alpha Y. Campur dengan 2 alpha Y. Calculate. So yang ni kita ambil yang bawah ni pula, negatif 1, 1/3. So ini adalah Z, negatif 1/3. Calculate, negatif 2 dengan 1, ni kosong. Kita dah habis sampai sini dah kelas. Biasa kalau soalan sebelum ni kita dah habis dah, sebab bawah ni semuanya positif. Tapi kali ni dia ada negatif kat sini. Bila ada negatif kelas, nak kita kena teruskan lagi dengan mengulang balik step yang sini. Step yang ni. Yang ni kita kena ulang balik, letak sini balik. Kita kena dapatkan balik pivot, elemen dia. Okay, dengan cara kita, sebab ada negatif sini yang kelas, so kita tak boleh nak teruskan lagi. Tak boleh nak dapat, X2 sama dengan 5, belum lagi. So kita kena buat pula yang sekali lagi yang macam ni juga. Ulang balik step yang ni. Okay, dapatkan pivot column dulu. Pivot column kamu nampak kan, ni ada negatif 1/3 kan. So ini adalah pivot column dia, X1, dengan negatif 1/3. So kita tahu yang ini pivot row, kita kena pakai test ratio. Test ratio kita ni B bahagikan dengan X1. Okay, bukan X2 lah, X1. Sebab kita pakai ni kan. Alright, X1. So kita punya test ratio kita ni, kita ada row yang kedua, X2 ni. Okay, row yang kedua ni kita ada 5 bahagi dengan 1/3. Dapat apa? 5 bahagikan dengan 1/3. So kita akan dapat 15. Untuk S2, 17 bahagikan dengan 7/3. 17 bahagikan dengan 7/3. Nampak ada bracket saya letak ni. Tu penting tu. Dia akan dapat 51/7. 51/7 ni kalau kita mudahkan, dia akan dapat nilai dia 7.286 gitu. Mana satu yang kecil? Yang ni ke yang ni lebih kecil? Of course lah yang ni. 7.286 ni lebih kecil daripada 15. So inilah dia punya pivot row dia pada S2. So ambil highlighter dan kita highlightkan bahagian ini. Ini adalah dia punya itu. Manakala dia punya pivot element dia kelas adalah sebanyak 7/3 lah. Ni titik silang dia 7/3. So 7/3 pada S2 X1 sama juga dengan 7/3 gitu. So kita akan buat formula dulu kelas. Okey, daripada sini kita akan buat formula. Saya akan buat kat sini kelas ni. Formula kita ni R1 ke? Bukan R1 kelas ni, pada row yang kedua kan. So formula kita ni kita akan mulakan dengan R2 lah. Okey. R2 kita kena pakai R2. R2 sama juga dengan R2 bahagikan dengan pivot element kita 7/3 bracket gitu. Sebabkan kita punya yang ini saja affected,
So kita akan salin yang ni sama je lah, yang bawah ni dengan ni sama. Cuma yang ni kita akan ubah value dia, so whole thing So saya salin. Okay, so kita akan buat lah soalan ni. So kita akan buat soalan ni. Kita gunakan yang ini kelas. Okay. So untuk formula ni kita ada R2 bagikan dengan 7/3. Okay, dalam kes kelas, sebab soalan ni dia agak susah dan nombor dia pun agak a bit tricky kan. So saya rasa kita kena pakai calculator untuk jawab ni. Saya anggap R2 ni sebagai X lah. Saya masukkan formula alpha X bahagikan dengan bracket 7/3 begitu. Okay. Saya wujudkan benda ni dalam calculator. So tekan calculate. Untuk nilai R2 ni, tengok R2 yang kelas, dia pakai R2 bagi dengan 7/3. R2 kita yang ni. R2. Dan juga R2 yang ni kelas, kena faham. Sebab bila kita dah ambil S2 ni kelas, S2 ni dengan X1 kan. So X1 ni tak bukannya S2 sudah sini. Dia akan jadi X1. So ini adalah X1. Okay. Untuk tu pula calculate, dia akan ambil R2 bagi 7/3. R2 kita adalah 7/3. Akan dapat 1 kat sini. Okay. Calculate lagi. Untuk yang seterusnya adalah kosong. Calculate lagi 1/3. Okay, next adalah seterusnya kita nak dapatkan lagi R2 dan juga R1 dengan R3 ni. So kita buat lagi formula. R1 ni apa dia dengan R3. R1 lah. R3. Tengoklah bahagian ni. Kamu boleh tengok dekat 2 ni kan. Yang bukan merah ni. The first R1 ni dia punya positif. So dia akan jadi negatif 1/3. Kalau R3 ni dia punya nilai dia negatif, dia jadi positif 1/3. Dia punya benchmark apa? Darabkan dengan apa? Darabkan dengan R2 ni. So R2 tutup bracket. So kita dah dapat ini, kita buat the table. Okay, so kita salin balik lah. Mana yang boleh salin, kita salin balik. Contohnya yang ni atas ni kita salin macam biasa. Cuma yang inilah, ini S2, S1 ni kan kita dah settle kan. R2 dah settle. Kita salin balik R2. Cuma R1 dengan R3 ni kita nak buat yang baru. Okay. So R1 kita ni kita salin balik ni X2. Dia tak ada perubahan. Okay. So 1/3 ni kita ambil yang ni. Ni saya anggap sebagai X. Alpha X tolakkan dengan bracket 1/3 kalikan dengan alpha Y gitu. Okay. Sini saya wujudkan dalam calculator. Tekan calculate. Untuk yang ini kamu tengok yang dulu yang ni dulu lah. R1 dulu kan. R1 dulu baru R2. R1 baru R2. Okay. So 1/3 R2 kita 1. So ni kosong. Calculate. Ni dulu 1 baru kosong. Ni 1. Calculate 1/3 dengan 1/7. Jangan tersalah pilih tempat. Jangan buat ini dulu baru ni. Sebab kamu kena faham, kadang-kadang tu dia memang ada keliru sikit. Kadang-kadang kan. Sebab dia tempat tu dah berubah sikit. Tapi hakikatnya kamu kena pilih betul-betul lah. Kalau tak nanti jawapan kamu pun salah. Kosong. Ni pula adalah alpha X campur dengan 1/3 kalikan dengan alpha Y. Okay. Calculate. Okay, so kita ambil yang pertama. Ini dulu, baru ini. Okay. So, negatif 1/3. X kita 1. Kosong. Sorry, ini Z kan kelas. Z. Ni calculate lagi. Kosong lah Calculate 2/3 dengan 1/7. 5/7. Okay. So, basically kita dah sampai ke penghujung soalan ni. So kamu boleh check balik, adakah bahagian Z ini paling last kali bawah ni dia ada nilai negatif. So tak ada negatif kan, semua positif. So kita boleh terus buat jawapan. So kat sini kita tulis X2 sama juga dengan 18/7. X1 sama juga dengan 51/7. Z pula sama juga dengan 87/7. Selain daripada tu, apa yang ada? Kita ada S1 sama dengan kosong. S2 kita ada sama dengan kosong. So basically ini sajalah yang kita kena dapatkan. Okay kelas, so kita teruskan dengan example yang kedua. Untuk yang kedua ni pula kita akan selesaikan soalan yang lebih kurang macam tadi juga. Cuma dia example yang kedua. Kita ada 3 persamaan kat situ. So di sini kita buat dulu dia punya function dia. So Z tolak dengan 12X, 1 tolak dengan 10X2 sama juga dengan kosong.
So ini pula constraint dia ni, kita ada 20. Kelas nampak ni kita ada lebih besar sama dengan ni. Yang ni merujuk kepada nilai minimum. So kita kena tukar benda ni kelas. Saya akan ubah nanti. So ini 20x ni, dia akan dapat 20x1 pluskan dengan 15x2 plus dengan s1 sama juga dengan 6000. 10x1 plus 15x2 plus dengan s1 equal to 4800. Yang ini pula kelas, ini kita ada negatif 4x1 plus dengan 6x2. Kau perasan kan yang ni, dia ada lebih besar ni. So ni adalah minimum, bukan maksimum. Ini maksimum, ini maksimum. So kita kena jadikan dia, kalau ni positif, so ni S2 kelas. Kalau ini adalah positif S2, S1, ni adalah positif S2, ini adalah negatif S3 sebab dia adalah minimum. Okay. So kita sama juga dengan kosong kat situ. Okay. So dia bentuk yang ni, kita buat dulu dia punya table. Okay. So soalan ni memang agak panjang sikit. Kamu tengok table dia pun banyak lah. Dia punya unknown pun banyak. So okay, tak apa. Kita teruskan je. So S2, S1 kita ada 20, 15, 01, 0 kat situ. Okay. So inilah bentuk table kita yang pertama. So kita nak dapatkan pivot element. Kita dapatkan dulu pivot column terlebih dahulu. Kamu boleh tengok yang mana paling negatif. Inilah negatif 12 ni. So dia pada X1 12 lah, negatif 12 kat situ. Ambil highlighter, kita highlightkan bahagian sini lah. Okay, bahagian sini. Okay, so kita teruskan dengan dapatkan pivot row pula. Dia sama juga dengan dapatkan test ratio. B bahagikan dengan X1, okay. X1. So kita bagikan, kita mulakan dengan S1 dulu. S1 kita ni 6000 bahagikan dengan 20. Kalkulator. 6000 bahagi 20 dia dapat 3. So yang mana satu yang paling besar? Paling kecil. Okay. Jawapannya adalah yang inilah. Yang ni tak terpakai lah. Ni tak ada. Okay. Ni pun tak ada. So kita pakai S1 sebagai dia punya penunjuk bicara kita. So kita boleh ambil S1 ni. Ini merupakan kita punya pivot row kita. So dia punya pivot element sama juga dengan pada S1, X1 sama juga dengan 20. Okay, 20. So kita teruskan untuk membuat formula dia 20 begitu. So kita buat lagi table. Okay. So kita mulakan dulu dengan row yang pertama. Row pertama ni kita kena ubah. So mula sekali dengan yang kita punya ni lah. Kita punya yang ini. Kita kena tukar tempat, kita kena gantikan X1 dengan S1 ni. Dia akan jadi X1 kat situ. So yang ni pula kita kena kira kalkulator senang. So ini X alpha X bahagi dengan 20. Lepas tu kita tekan calculate. So yang pertama X1 kita adalah 20. So 20 satu lah sini. Calculate 15 3 per 4 300. Okay. Settle yang bahagian ni. Kita salin balik yang dua bahagian row lagi ni. Okey, selesai sudah yang R1. Kita masuk pula pada R2, 3 dan 4. So R2 kita ada R3 dan kita ada R4. Memang banyaklah sikit R dia ni sebab ada 3 row lagi yang tak siap. So R2, R3, R4 formula dia macam tadi juga. R2, R2, R3, R3, R4, R4. So kita kena tengok yang bahagian sini. Kita ada 10, kalau 10 jadi negatif 10. Negatif 4 jadi positif 4. Negatif 12 jadi positif 12 kat situ. So darabkan dengan apa? Darabkan dengan R1. Darabkan dengan R1, darabkan dengan R1. Okey, dah buat yang ni, kita salin balik yang macam tadi juga. Ini yang boleh salin, yang boleh salin kita salin. Yang kita nak ubah adalah R2, R3, R4. So kita guna calculator macam tadi juga. So ni alpha X tolak 10 alpha Y. Okey. So dia jadi calculate lah. Tolak 10 alpha Y. So yang first kali R2 ni kita kena 10 dengan 1 lah. 10 dan 1. Ini akan dapat kosong. Ini adalah S2 kelas. Calculate 15 dengan 3 per 4. 15 per 2. Calculate kosong 1 per 20.
negatif 1 per 2. Okay, yang bawah ni pula R3 pula alpha X campur dengan 4 alpha Y gitu. So calculate yang S3 dengan ni lah kan. So negatif 4 dan juga 1 kosong. Ni adalah S3. Calculate 6 dan juga 3 per 4. Ni 9. Calculate kosong 1 per 20. 1 per 5. Kita ada Z. So ni X, alpha X campur 12 alpha Y. Okay, calculate. Untuk yang ni dengan ini lah kan, negatif 12 dan juga 1 kosong. Calculate negatif 10 3 per 4 negatif 1. Aduh, lagi lah ni penukaran lagi. So siap sudah ni kelas. Tengok bahagian last kali ni ada tak lagi negatif kat situ. Kita ada negatif lagi ni. So kita kena buat lagi sekali lagi yang ni nak dapatkan pivot element. So kita start dengan pivot row dulu. Pivot column dulu. Pivot column adalah pada negatif 1. Ni paling negatif. Kita ambil ni negatif. Dia pada X2 negatif 1. Okay. So pivot row pula dia kena pakai test ratio. Test ratio kita ni B bahagikan dengan X2. Okay, siapa yang kena? Tengoklah 300 untuk X1 300 bahagi dengan 3 per 4. 300 bahagi dengan 3 per 4. 400. Dengan 1800 bahagi dengan 15 per 2. 240. So yang ni apa lagi? S3 sama juga dengan 1200 bagi dengan 9. Kita dapat nilai dia adalah 133.33. So yang mana satu yang paling kecil dan dia positif, jawapan yang ni lah. Okay, so pada S3 ni lah nilai yang kita kena buat. So ambil highlighter dan kita highlightkan di bahagian sini. Okay, highlight sini maksudnya dia punya pivot element dia adalah 9. Pivot element dia sama juga dengan pada S3 dan juga X2, dia adalah 9. So kita nak buat dia punya jalan kira dia. So formula dia kita pakai row yang ketiga kan, dia punya pivot row dia. So R3 lah kita mulakan dulu dengan R3 sama dengan R3 bagikan dengan pivot element 9 kat sini. So kita buat table dulu. So seterusnya kelas kita akan masukkan formula ini menggunakan, so kita akan gunakan formula ni untuk yang bahagian ni kan. So yang saya salin semualah kecuali R3 ni saya tak salin sama-sama sebiji kan. So yang ni kelas dia akan jadi apa? Dia akan jadi pivot element dia S3 dengan X2 kan. So X3 ni ubah jadi X2. So ni adalah X2 kat situ. So masukkan kalkulator kamu ni dalam formula macam tadi juga, alpha X bahagikan dengan 9. Calculate. Untuk ini kita ada kosong lah. Okay. So calculate 9 kan, 9 1. Calculate 1 per 5. Selesai sudah ini. Kita ada lagi 1, 2, 3 row lagi. Okay. 3 row tu. So R1 kita ada R2 lagi belum. Dan juga kita ada R4. 3 per 4. Yang ni pula negatif 15 per 2. Yang ni jadi positif 1. So darabkan dengan apa? Darabkan dengan R3 ni lah. Dia punya benchmark kita. R3 dan juga R3 yang tu. So kita buat table. Okay, so kita dah salin balik table ni. Kecuali yang bahagian row 1, row kedua dengan row ketiga sebab kita nak, row keempat sebab kita nak buat baru kan, ikut row dia. So macam tadi juga alpha X tolak dengan bracket 3 per 4 alpha Y gitu. So kita akan calculate
Untuk yang ni, saya ambil highlightkan senang. Saya highlightkan ini supaya kamu nampak yang ini last kali lah. Mesti Y lah dia punya nilai nombor dia kan. So untuk row yang pertama 1. So 1, yang kedua kosong. Ini adalah X1. Ini 1. Calculate. Nah lagi 3/4 dengan 1. Kosong. Untuk S2 pula, kita ada formula dulu. Alpha X tolak dengan 15, bracket 15/2 darabkan dengan alpha Y gitu. Tekan calculate. Untuk ni X2, so kosong dengan kosong lah. Ni kosong. Calculate 15/2 dengan 1 dapat kosong. Calculate negatif 1/2 1/45 2/3 kat situ. So selesai untuk row yang kedua, row yang keempat yang last kali. So calculate alpha X campur dengan 1 alpha Y. Okay, calculate. Okay, so kamu nampak kan ada negatif 1/9 ni kan. So benda ni belum lagi siap sebenarnya. Okay, belum lagi siap. So kita kena dapatkan dulu dia punya pivot column dulu. Okay, so teruskan lagi dengan kita punya cerita dia. Kita akan dapatkan dulu dia punya pivot row dulu. Saya buat bawah ni lah kelas. Pivot column dia sama juga dengan negatif 1/9 pada S3 lah. Pada S3, okay. So pada S3, so dia punya pivot row kita ni, kita akan, kita punya ni di sini lah kan. So pivot row kita ni kita kena buat ratio test, okay. Sama juga dengan B over dengan S3. So B over S3 ni kita akan dapat pula kita kena buat dulu satu-satu lah. Kita lihat X1 sama juga dengan 200 bahagi dengan 1/12. So kira 200 bahagi dengan 1/12, kita dapat 2400. Untuk yang S2 pula sama juga dengan 800 bahagikan dengan 5/6, kita dapat 960. Manakala untuk X2 kita ada 400/3 kalikan dengan negatif 1/9. Ni confirm lah negatif jawapan ni kan. So ni tak boleh ambil lah. Kita akan ambil antara dua ni, kita akan ambil ni S2. So S2 ni kita akan gantikan dengan S3. So ni saya highlightkan kat sini. So kita kerja apa kelas? So dia punya pivot element dia adalah 5/6 lah. So dia punya pivot element kita ni kita akan dapat pada S3 gantikan dengan S2, dia jadi 5/6 kat situ. 5/6 ni. So kita bukalah formula R2 sama juga dengan R2 bahagikan dengan 5/6. Ni dia punya formula dia. So kita buat table pula. Okay, so kita dah salin semua ni balik kecuali yang bahagian R2 ni. R2 ni kita kena buat baru lah kan. Ni S3 kan. Sebab kita gantikan S3 dengan S2 ni, S3 gantikan S2 lah. So ni S3 pula. So S3 yang ini kita masukkan kalkulator kita macam tadi juga. So alpha X bahagikan dengan 5/6. Calculate. S3 kita ni tengok kat sini lah. Ni kosong kan. Ni kosong. Negatif 2/3. Calculate negatif 2/3. Dapat negatif 4/5. Allah. Negatif pula. So ini pula kita dapat S2 pula. S2 1. S2 1
Ni dapat 6/5. Ni 1/12. Calculate 5/6. 1. Calculate. Ni kosong. Calculate lagi. 800. Ni 960. Selesai sudah untuk R2. Kita ada lagi R1. Kita ada R3 dan juga kita ada R4. Untuk R1, R1, R3, R4. And then yang ni, kalau kamu perasan kan kita punya, ni tadi kat S3 ni kan. Kan? Saya highlightkan senang. So, untuk R1, tolak dengan 1/12. R3, campur 1/9. Campur dengan 1/9. Yang ni adalah R2, R2, R2. Okay, so kita buat table pula. So kita buat dulu yang bahagian atas ni. So alpha X tolak dengan negatif 1/12 alpha Y. Okay. So calculate untuk X1. Kita ada 1. Kita ada kosong. Ni 1. Calculate. Ni kosong. Calculate 1/30 dengan negatif 4/5. Ni 1/10. Calculate kosong dengan 6/5. Negatif 1/10. Calculate 1/12 dengan tu. Untuk X1 settle. Untuk X2, ni kita punya formula kita adalah alpha X campur dengan, aku rasa kena buat ini dulu lah. Campur dengan 1/9 alpha Y. Kita buat Z dulu boleh kelas. Kita buat Z dulu kelas. Pasal nak tengok betul ke tidak saya buat ni. So ni kosong. So kosong lah ni. Kosong. Yang ni kosong. So calculate 28/45. Negatif 4/5. Positif. So ni 8/15. Yang ni kosong dengan calculate. Kosong dengan 6/5. Calculate kosong dengan 6/5. 2/15 lagi. Untuk X2 ni kita ada calculate lagi. R3 alpha X campur dengan 1/9 alpha Y bracket calculate kosong calculate 1 kosong 1 calculate 1/45 dengan negatif 4/5 negatif 1/15 calculate kosong dengan 6/5 2/15. Okay kelas, basically kita dah sampai penghujungnya. Kita dapat nilai positif sini kan. So teruskan lagi. So jawapan akhir dia yang kita dapat adalah, untuk ni kita labelkan semua. X1 sama juga dengan 120. X2 kita dapat 240. Untuk S3 kita dapat 960. Untuk Z pula kita dapat 3839.997. So apa yang tak ada lagi sini, kita ada S1 ni kosong, S2 pun kosong. So itu sajalah untuk soalan ini. So, korang boleh try untuk jawab kat rumah ini soalan dia. Korang boleh try, ada 1, 2, 3 pasti soalan. Ni soalan ni boleh jawab. Soalan ni